Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'da. Fa ya ibadallah ittaqullaha usikum wa iyyakum bittaqwa faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah. InsyaAllah itu kita belajar hari ini PK, topik PK tahun 4, pelajaran nomor 9. Seperti yang kita tengok di skrin, iaitu seperti yang kita tengok di skrin, iaitu pelajaran nomor 9, perkara-perkara yang sunat di dalam solat. Dalam solat ini dia ada perkara wajib dan perkara sunat. Hari ini kita tengok macam mana perkara sunat. Perkara-perkara yang sunat di dalam solat. Perkara-perkara yang sunat dilakukan ketika menunaikan ibadah solat terbahagi kepada dua bahagian. Satu, sunat ab'ad dan sunat hayyah. Maksud sini sunat ab'ad ni sunat yang berat, sunat yang ringan. Sunat ab'ad, kita tengok. Sunat ab'ad ialah sunat yang sangat ditentukan oleh Islam. Dituntut oleh Islam untuk dilakukan. Jika terlupa untuk melakukannya, hukum solatnya sah, tetapi lebih baik mengerjakan sujud sahwi, iaitu sujud sebanyak 2 kali sebelum memberi salam. Sebelum beri salam, sunat yang diberatkan. Seterusnya, perkara-perkara sunat ab'ad dalam solat. Amalan-amalan yang termasuk dalam sunat ab'ad ialah: 1. Membaca doa kunut dalam solat subuh. 2. Berdiri ketika membaca doa kunut. 3. Membaca tahiyat awal. 4. Duduk ketika membaca tahiyat awal. 5. Membaca selawat ke atas Nabi dalam tahiyat awal. 6. Membaca selawat ke atas keluarga Nabi dalam tahiyat akhir. Ini perkara ini kita buatlah kan dalam solat. Selamat. Perkara-perkara sunat hay'ah dalam solat. Perkara-perkara yang termasuk dalam sunat hay'ah ialah: 1. Mengangkat kedua belah tangan hingga bertentangan dengan kedua belah telinga ketika takbiratul ihram, rukuk dan i'tidal. Angkat tangan gitu. 2. Meletakkan tangan kanan. Letakkan tangan kanan di tangan kiri di bawah dada ketika membaca doa iftitah, surah Al-Fatihah dan surah yang lain. 3. Membaca doa iftitah. 4. Membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum Al-Fatihah. 5. Mengucap amin selepas bacaan surah Al-Fatihah. 6. Membaca surah selepas Al-Fatihah dalam rakaat pertama atau kedua. Membaca surah selepas Al-Fatihah dalam rakaat kedua. 7. Takbir, iaitu mengucap lafaz Allahu Akbar ketika melakukan rukuk, sujud, bangun dari sujud dan tahiyat awal. Tapi kalau kita solat ni semua kita buatlah. Mana dia terangkan sunat hay'ah. Jadi sunat hay'ah ni dia ni secara ringkasnya sunat hay'ah ni sunat yang kurang diberatkanlah, kurang dituntutkan. Terusnya, dan tidak perlu sujud sahwi. Kalau kita nak buatkan. Penghayatan. Untuk mendapat pahala yang banyak dalam ibadah solat, ketika kita hendaklah melakukan perbuatan-perbuatan yang sunat. Apa kita lakukan supaya kita dapat pahala yang banyak, kan? InsyaAllah. Untuk apa pahala yang banyak? Untuk kita pergi ke syurga. Latihan. Jawab soalan-soalan di bawah ini. 1. Berikan pengertian sunat ab'ad. 2. Berikan pengertian sunat hay'ah. 3. Berikan 5 perkara sunat yang termasuk dalam sunat ab'ad.
4. Berikan 5 perkara sunat hayat. Sunat hayat ada yang beritahu apa tu perkara-perkara dia, cuma pengertian sunat hayat, sunat hayat tu tidak pula sini. Tapi itulah boleh kita sunat yang kurang dituntut. Maksudnya tidak apalah dia dituntut sangat lah begitu. Tapi kena buat seperti sunnah. Kalau ringkasnya bagi tulislah di sana kan sunnah kecil. Gitu. Okey, B. Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. 1. Sunat arba'ah ialah sunat yang dituntut oleh Islam untuk dilakukan. 2. Apabila terlupa melakukan sunat arba'ah dalam solat adalah lebih baik melakukan sujud sahwi. 3. Perkara-perkara sunat ketika menunaikan solat terbahagi kepada ada berapa tadi itu? 4. Di antara perkara sunat arba'ah ialah membaca solawat akhir, solawat ke atas apa? Nabi. 5. Di antara perkara sunat hay'ah ialah mengucap selepas bacaan surah Al-Fatihah. Mengucap apa ni? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang itu. Seterusnya, C. Bezakan antara sunat arba'ah dan sunat hay'ah pada pernyataan di bawah ini. 1. Membaca surah Al-Fatihah, surah selepas Al-Fatihah. 2. Membaca doa kunut dalam solat subuh. Ini sunat arba'ah, ini sunat hay'ah, sunat arba'ah. Membaca Al-Fatihah, sunat arba'ah tu. Membaca doa kunut. Okey, cuba ceklah nanti kan. InsyaAllah ada di solat jawapannya ada di sebelum ni. Okey, seterusnya aktiviti. Pastikan pelajar dapat membezakan di antara sunat arba'ah dengan sunat hay'ah. Berikan latihan solat kepada tiap-tiap pelajar. Berikan gambaran tentang sujud sahwi. Nanti saya cek, saya bagi sekali link dia. Sujud sahwi macam mana buat dia, dan juga Ustaz Muhammad kena tahulah sunat arba'ah ni macam mana, sunat hay'ah tu macam mana. Jadi sujud sahwi ni, contohlah kita lupa tahiyat awal, Jadi masa sebelum kita salam tu, kita sudah tahiyat akhir. Fil alamina innaka hamidum majid. Jangan dulu salam. Apa dulu? Sujud dulu kali. Satu kali. Subhanallah man la yamu wa la yashu. Itu dia punya sebutan. Nanti Ustaz bagi. 2 kali sujud. Yang subhanallah yang sebutan secawi tadi itu 3 kali. Okey, itu saja daripada Ustaz. Yang baik itu datang daripada Allah SWT. Yang buruk itu juga datang daripada Allah SWT. Cuma berasaskan kelemahan diri Ustaz. Jadi kita tengok sini perkara-perkara yang sunat dalam solat. InsyaAllah kita buat juga semua supaya kita dapat meraih pahala yang berlipat ganda dan banyak di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja daripada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.